Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Oktober bersama saya Wan Kamaruddin Ibrahim dan juru bahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Dan kita lihat tajuk utama malam ini. Jerebu semakin buruk, Kementerian Pelajaran tunggu nasihat KKM. Juga analisis kimia sampel stok beras diambil, cegah ketirisan. Timbul kebimbangan peniaga kecil-kecilan jika keadaan jerebu memburuk. Mereka berkata sekiranya paras indeks pencemaran udara IPU itu tidak dapat dikawal, ia akan menjejaskan pergerakan orang ramai. Malah khawatir sekiranya aktiviti jual beli yang terdedah udara luar akan dihentikan, sekaligus akan menjejaskan pendapatan mereka. Wartawan Khadijah Faizal ada laporannya. Sepanjang tinjauan di sekitar Ceras, jika dilihat pemandangan bangunan dari jarak jauh, ia sudah mula diseliputi jerebu dan kurang jelas. Malah keadaan kesihatan rata-rata peniaga yang ditemui juga sudah mula terjejas. Namun keadaan masih terkawal dan aktiviti harian penduduk sekitar kawasan yang dikatakan antara IPU tertinggi direkodkan di Kuala Lumpur itu masih seperti biasa. Bimbang juga sebab saya meniaga kan. So meniaga dekat luar pula tu. Saya meniaga nanti customer tak datang pula. Jadi kalau datang pun terlalu sikit. Saya pun menjadi perniagaan saya jadi agak terkesan lah. Risaulah, kita pun ada anak cucu kan. Kalau dah tak boleh keluar, nak makan pun susah kalau nak cari beli makan. Sakit tekak tu mata kadang pedih. Bimbang juga. Nanti jadi macam tahun-tahun lepas semua kena pakai mask, benda semua kena kuarantin kan. Pasal jerebu. Sebab kita bawa motor, bila kalau ada jerebu tu rasa macam mata masuk asap kan, susah sikit nak pandang benda semua. Sekarang kan cuaca tak menentu kan, sekarang panas, terus sekejap hujan. Kalau panas tu memang nampak kabur lah. Memang tak nampak, kadang KL pun kabur-kabur. Sebab terlampau panas kan. Tu tak tahu pula punca dari mana kan. Dia tengok, asal kabur je ni. Justru itu peniaga serta orang awam yang ditemui berkata orang ramai perlu bekerjasama dan mengambil langkah berjaga-jaga agar keadaan jerebu di negara ini semakin pulih dengan tidak melakukan pembakaran secara terbuka mahupun merokok. Setakat 4 petang tadi, sebanyak 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU di paras tidak sihat dengan nilai di Negeri Sembilan menjadi kawasan paling terjejas dengan catatan IPU 162. Laman web Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS pula menunjukkan Ceras dan Batu Muda di ibu kota masing-masing merikutkan bacaan 161 dan 137, manakala di Putrajaya 154. Dan keputusan sama ada menutup sekolah atau memakai pelitup muka akan dibuat sekiranya menerima cadangan atau nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata buat masa ini Kementerian Pendidikan menggunakan garis panduan sedia ada berkaitan pengoperasian sekolah jika situasi jerebu semakin buruk di negara ini. Kita memang dah ada garis panduan kita dan kita kekal dengan garis panduan tersebut. Kita minta semua sekolah untuk patuhi garis panduan tersebut. Maknanya kalau IPU lebih daripada 100, tiada aktiviti luar boleh dilaksanakan dan ikut garis panduan tersebut. Sebagaimana yang sering kita tegaskan, garis panduan ini terpakai kepada semua dan mesti dipatuhi untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Seterusnya, soalan lain? Ada kemungkinan sekolah akan ditutup jika IPU kita akan bergantung kepada nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dari semasa ke semasa berkaitan dengan cadangan ataupun nasihat untuk menutup ataupun memakai pelitup muka dan sebagainya. Okey, soalan. Fadlina berkata demikian kepada media selepas merasmikan penutup Majlis Maharajan Al-Quran Sekolah Kementerian Pendidikan Peringkat Kebangsaan di Kuantan pagi tadi. Minggu lalu, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) memberi amaran bahawa Malaysia berkemungkinan berdepan kejadian jerebu rentas sepadan dalam masa terdekat. Ketua Pengarahnya Muhammad Helmi Abdullah dilaporkan berkata, situasi itu dijangka dialami negara susulan cuaca lebih kering dijangka berlaku ekoran fenomena El Nino yang berterusan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Dalam perkembangan lain, Fadlina memaklumkan isu kekurangan guru dialami ketika ini
adalah bersifat sementara. Katanya usaha untuk mengatasi masalah itu sudah dilakukan melalui pengambilan secara one-off selain proses pengambilan secara kontrak untuk perkhidmatan. Analisis kimia akan dibuat ke atas sampel stok beras di setiap premis dalam rantaian industri bekalan barangan itu. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Seri Mohamad Sabu berkata ia bagi mengenal pasti ketulenan jenis beras yang dijual di pasaran dan sekaligus meneliti kemungkinan berlaku aspek manipulasi bekalan barangan berkenaan. Sampel beras itu akan diambil menerusi ops bersepadu membabitkan penguatkuasa pelbagai kementerian yang akan diketuai Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Chan Foon Hin bermula esok. Tindakan tegas akan diambil ke atas mana-mana pihak yang dikenal pasti melakukan aktiviti menukar kampit, mencampurkan beras putih tempatan BPT dan beras putih import BPI maupun menyuruk bekalan barangan berkenaan. Malah, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama sudah diarah untuk meningkatkan pengedaran BPT keluar bandar termasuk ke kedai runcit. Selain kerajaan akan menyalurkan kos pengangkutan kerana margin jualan BPT hanya 50 sen bagi kampit 10 kilogram. Warga mas lelaki yang mati dalam kejadian samun di Taman Desa Bidara, Kuala Ketil dipercayai dilakukan 2 individu semalam dijerut menggunakan kain pelikat miliknya. Dan Ketua Polis Baling Superintendent Syamsuddin Mahmad berkata siasatan mendapati leher serta kaki dan tangan mangsa dijerut menggunakan kain tersebut oleh suspek. Mangsa yang berusia 71 tahun itu juga tidak mempunyai pertalian darah dengan kedua-dua suspek yang ditahan kira-kira pukul 3 pagi tadi. Kedua-dua suspek kini direman 6 hari mulai hari ini sehingga 7 Oktober bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Terdahulu, kedua-dua lelaki berusia 23 dan 25 tahun itu ditahan di sekitar Kuala Ketil setelah polis memperolehi rakaman kamera lita tertutup CCTV dari rumah jiran mangsa yang memaparkan 2 individu keluar daripada rumah mangsa sebelum menaiki motosikal jenis Yamaha Y15 berwarna gelap. Mangsa tinggal bersendirian di kediamannya setelah kematian isteri sejak 8 tahun lalu. Polis mendapati seutas rantai emas sebentuk cincin yang dipakai mangsa dan dompet miliknya juga telah hilang dalam kejadian itu. Mayat dihantar ke unit forensik Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar untuk bedah siasat bagi mengenal pasti punca kematian. Seorang penganggur yang disyaki menikam seorang wanita dengan menggunakan senjata tajam di kedai Dobi Layan Diri pada Sabtu lepas diberkas. Dan Timbalan Ketua Polis Kuala Terengganu, Superintendent Wan Muhammad Zaki Wan Ismail berkata, suspek yang berusia 25 tahun itu ditahan di Kampung Mengabang Teliput kira-kira 3.30 petang Ahad. Katanya suspek kini direman 4 hari bagi siasatan lanjut mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 393 Akta Sama. Menerusi siasatan awal, kedua-dua mereka tidak mengenali antara satu sama lain. Jelasnya mangsa yang berusia 31 tahun itu dilaporkan dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan di Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ. Sabtu lalu, seorang wanita dikejarkan ke hospital setelah ditikam menggunakan gunting oleh suspek di dalam sebuah dobi berhampiran Kem Regimen Askar Melayu Diraja RAMD Kuala Nerus. Dalam kejadian 3 petang itu, suspek disyaki telah menikam mangsa di bahagian belakang badan menggunakan gunting. Turut tular di media sosial rakaman kamera lita tertutup CCTV. Premis berkenaan memaparkan suspek yang meluru masuk lalu menikam mangsa sebelum melarikan diri. Polis sedang mengesan seorang lelaki dipercayai terbabit dalam kes pukul yang berlaku di tepi jalan di persimpangan lampu isyarat Jalan Langat, Kelang. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, Assistant Commissioner Cha Hung Fung berkata, polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 323 dan Seksyen 427 Kanun Keseksaan atas kesalahan dengan sengaja mendatangkan kecederaan dan khianat. Polis menerima laporan pada 12.44 tengah malam semalam yang mana pengadu adalah warga tempatan berusia 21 tahun mendakwa ditahan oleh sebuah kereta yang dinaiki 3 lelaki.
Pengadu mendakwa salah seorang lelaki berkenaan bertindak memukul dan merosakkan motosikal miliknya. Hasil siasatan mendapati pada hari kejadian sekitar 7.15 malam, mangsa yang menunggang motosikal membunyikan hon pada sebuah kereta kerana memandu secara berbahaya dan hampir melanggar mangsa. Pemandu kenderaan itu kemudian menghalang pergerakan mangsa di persimpangan lampu isyarat. Salah seorang daripada lelaki berkenaan kemudian menolak mangsa sehingga jatuh dari motosikal serta mencekik, menumbuk muka serta menendang perut dan kaki mangsa beberapa kali. Sebelum beredar, suspek turut menendang motosikal pengadu sehingga jatuh dan menyebabkan kerosakan pada cover set. Susulan kejadian itu, mangsa mengalami kecederaan sakit dan bengkak pada bibir, tulang rusuk dan kaki. Permohonan bagi pengambilan pekerja asing bagi subsektor iaitu tukang gunting rambut, tekstil dan tukang mas akan dibuka semula pada 10 Oktober depan, dan keputusan itu dibuat bagi memenuhi permintaan tinggi daripada pengusaha sejak ia dibekukan pada 2009. Menurut Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar, permohonan ini dibuka sehingga kota 7,500 pekerja asing tersebut dipenuhi bagi 3 subsektor berkenaan, dan majikan juga perlu berdaftar dengan Persatuan Perdagangan India. Beliau berkata pihaknya menetapkan tiada lanjutan permohonan dibenarkan selepas kesemua kota berkenaan dipenuhi. Kota adalah 7,500 pekerja. Jumlah kota ini termasuk jumlah pekerja asing sedia ada dan bekerja di dalam yang bekerja di dalam 3 subsektor berkenaan berdasarkan kepada rekod Jabatan Immigration Malaysia. Saya mintalah semua majikan-majikan yang benar-benar perlukan bersiap sedia dan buat dengan cepat-cepat sebab kita tahu jumlahnya hanya 7,500 dan pastikan anda buat permohonan awal. Tambahnya, permohonan itu tertakluk kepada syarat-syarat pengambilan pekerja asing sedia ada termasuk permohonan dibuat oleh majikan, tempoh penggajian serta kriteria dan kelayakan. Pihaknya menegaskan bahawa permohonan pekerja asing bagi 3 subsektor itu dibenarkan hanya untuk perniagaan yang sudah wujud sahaja dan bukannya premis baru. Jelasnya lagi, pekerja asing yang dibenarkan adalah dari 15 negara sumber yang ditetapkan oleh kerajaan dan kebiasaannya 3 subsektor diperlukan itu adalah dari negara India. Dalam pada itu, Sivakumar berkata pihaknya turut menetapkan pengusaha subsektor itu wajib mempunyai sijil kemahiran Malaysia SKM yang diiktiraf kerajaan. Tabung Haji teruskan bantuan keuangan haji secara bersasar musim depan. Malaysia masih menunggu kelulusan Kerajaan Arab Saudi berhubung rayuan tambahan kuota haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mohammad Naim Mokhtar berkata, Malaysia sudah kemukakan 2 kali rayuan pada bulan Januari dan Februari lalu berhubung isu itu. Kita buat rayuan dan kita minta kepada Kerajaan Saudi untuk mempertimbangkan, sebab memang tak dinafikan rakyat kita memang bersemangat untuk menunaikan haji. Cuma kita punya constraint, halangan kita ialah berdasarkan mengikut kuota tersebut. So saya di pihak saya masih lagi berurusan dan mengharapkan, dan kita telah hantar surat rayuan secara rasmi kepada Kerajaan Arab Saudi, my counterpart Menteri Haji Dr. Taufik Rabi'ah, dan kita masih lagi menunggulah jawapan daripada ini. Menurut Datuk Dr. Mohammad Naim, beliau faham kegusaran pendeposit tabung haji yang perlu menunggu giliran terlalu lama. Namun katanya kuota terbabit ditetapkan Kerajaan Arab Saudi iaitu 1% mengikut jumlah penduduk dan kuota untuk Malaysia ialah 31,500 orang. Katanya memandangkan jumlah tersebut agak sedikit, TH perlu berlaku adil dan memilih bakal haji mengikut giliran pendaftaran. Jelas Datuk Dr. Mohammad Naim tidak ada cara lain untuk mempercepat giliran haji kerana ia telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi, namun Malaysia akan terus membuat rayuan agar jumlah kuota terbabit ditambah.
Beliau berkata demikian pada program Rahmah Madani bersama mangsa bencana ribut kawasan Tambun di Ipoh petang tadi. Beliau mengulas mengenai tempoh giliran menunggu umat Islam di Malaysia bagi menunaikan ibadah haji yang kini mencecah 160 tahun. Setakat ini terdapat seramai 9 juta pendeposit tabung haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Tabung haji TH anggar kos menunaikan ibadah haji tahun depan dijangka naik hingga 11%. Pengerusinya Tan Sri Azman Mokhtar berkata faktor penting menyebabkan peningkatan ketara kos bagi musim haji 1445 Hijriah atau 2024 Masihi ialah situasi ekonomi semasa pasca pandemik COVID-19. Katanya, tabung haji memang menjangkakan berlaku kenaikan setiap tahun bagi kos haji, iaitu sekitar 5 hingga 6% setiap tahun untuk jangka panjang. Namun disebabkan pandemik COVID-19, tabung haji menjangka kenaikan yang lebih termasuk akibat peningkatan kadar inflasi dan situasi mata wang semasa. Malah, Arab Saudi menaikkan cukai nilai tambah VAT sekitar 5 hingga 6%. Selain itu, kerajaan Arab Saudi turut melakukan perubahan pada sistem mereka termasuk bagi permohonan visa seterusnya mempengaruhi kenaikan kos. Faktor lain yang juga di luar kawalan TH ialah pembangunan pesat sekitar Kota Mekah membabitkan penyediaan lebih banyak fasiliti meliputi pembangunan hotel mewah terutama berdekatan Masjidil Haram.
Situasi itu memberi cabaran lebih besar kepada TH untuk musim haji akan datang. Namun pihaknya akan mengekalkan kemudahan penempatan strategik dengan jarak lebih dekat kepada jemaah haji tanah air. Namun, TH tetap sedaya upaya memberikan bantuan keuangan haji atau subsidi khususnya kepada golongan memerlukan dan berkelayakan. Sementara itu, tabung haji akan meneruskan bantuan keuangan haji secara bersasar untuk musim haji tahun depan, memandangkan mekanisme itu paling berkesan bagi mengurangkan beban tanggungan yang terlalu tinggi perlu dibiayai institusi itu. Dan kaedah itu dilihat wajar bagi memastikan kelestarian TH, terutama bagi melindungi kepentingan pendepositnya. Susulan itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mohamed Naim Mokhtar berkata tabung haji akan meneruskan bantuan keuangan membabitkan jemaah dalam kategori B40 dan M40 sahaja. Untuk rekod bagi musim haji tahun ini, TH memperuntukkan RM265 juta bantuan keuangan haji yang disasarkan kepada golongan B40 dan M40. Manakala golongan T20 pula perlu membuat bayaran penuh kos haji iaitu RM30,850. Dato' Dr. Mohamed Naim berkata persediaan untuk musim haji tahun depan juga sudah mula digerakkan termasuk penambahbaikan perkhidmatan yang diberikan kepada jemaah haji negara. Nilai bantuan barangan asasi skim Zero Hunger Majlis Agama Islam dan Persekutuan MAWIP kepada golongan asnaf akan dinaikkan sekali ganda daripada RM150 kepada RM300 menjelang Februari tahun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Dr. Mohamed Naim Mokhtar berkata bayaran tambahan yang dikreditkan melalui e-wallet boost secara bulanan itu akan memberi manfaat kepada 21,898 asnaf, membabitkan peruntukan perbelanjaan sebanyak RM108 juta setahun. Program dengan kerjasama MyGrocer itu merupakan transformasi teknologi digital dalam proses pengagihan zakat Baitul Mal tanpa tunai buat para asnaf bagi tujuan pembelian barangan keperluan di samping meningkatkan kuasa beli golongan asnaf. InsyaAllah bantuan keperluan asasi yang saya sebutkan tadi itu sebanyak RM150 akan dinaikkan pada tahun hadapan sebanyak RM300 dan ini melibatkan sejumlah RM108 juta setahun dengan kenaikan sekali ganda tersebut. Tambah beliau, menerusi program itu juga, golongan asnaf orang kelainan upaya OKU boleh menerima manfaat menerusi penubuhan pasukan Brigade Muda yang terdiri daripada anak asnaf yang akan menghantar barangan keperluan tersebut ke rumah mereka. Memanglah okey, senang, tak pergi jauh. Ayam, beras, susu, melu ke ikan, minyak, boleh bahan dapur semualah. Kering tu. Dia ada kat jual beras tu dia jual lagi tu berapa ringgit. Dia tak tentu lah, jual 5 kilo berapa dekat 20 lah. Mahal. Tapi hari ni 10 kilo 26 okey. Beliau ditemui selepas program santunan kasih asnaf MAWIP di projek perumahan Seri Kota Bandar Tun Razak di Ibu Negara. Pada program itu, kira-kira 200 asnaf turut disantuni. Untuk rekod, sehingga Julai tahun ini, seramai 21,898 asnaf di wilayah persekutuan telah menerima manfaat dengan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM30.45 juta sejak ia dilancarkan pada Januari 2022. Daripada jumlah keseluruhan asnaf itu, kira-kira 2,000 asnaf masih belum mengemaskini maklumat akaun bus mereka di Pusat Agihan Zakat MAWIP bagi menerima manfaat berkenaan. Sementara itu, mengulas mengenai kutipan zakat, Datuk Dr. Mohamed Naim berkata pihaknya optimis dapat mencapai sasaran sebanyak RM1 bilion sehingga hujung Disember ini, memandangkan berbaki 3 bulan sahaja lagi. Dalam perkembangan berbeza, Dato' Dr. Mohamed Naim maklumkan beliau akan bertemu dengan Ahli Parlimen Ipoh Timur, Howard Lee, pada malam ini berhubung isu taksiran ayat Al-Quran yang dibuat sendiri oleh Ahli Parlimen DAP itu. Dan ia bagi mendapatkan penjelasan serta gambaran sebenar mengenai perkara itu secara harmoni. InsyaAllah. Ya, sudah. Saya akan jumpa dia malam ni. Untuk apa tu? Boleh kongsikan Bincang. Kan, kita berdialog. Dan jumpa kawan-kawan, sambil tu kita teranglah.
Selain itu Datuk akan cuba dapatkan penjelasan daripada dia. Ya, betul. Kita tengok, betul. Kita akan bincang dari hati ke hati, ke sahabat apa semua kan. Dan kita ambil peluang lah untuk terangkan macam mana kedudukan dalam Islam ni berkaitan dengan Quran. Kan peluang tu kita ambil lah. Sebelum ini, isu mengenai Howard hangat diperkatakan di media sosial selepas video beliau memetik potongan ayat Al-Quran daripada surah An-Nisa berhubung konsep taat kepada ulil amri. Ahli parlimen itu sudah tampil memohon maaf secara terbuka menerusi sidang media selepas selesai memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Kontijen Perak. Ibu Pejabat Polis Ismaili terbakar. Satu kebakaran besar tercetus melibatkan sebuah ibu pejabat polis di Ismailia, Mesir dan sekurang-kurangnya 38 individu cedera dalam insiden itu. Rakaman yang disiarkan media tempatan menunjukkan api marak memusnahkan hampir keseluruhan bangunan terbabit. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, 50 ambulan dikejarkan ke lokasi kebakaran. Kebanyakan mangsa dikejarkan ke hospital akibat sesak nafas. 2 pesawat tentera turut digerakkan. Walaupun tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini, hospital tetap diarah berada dalam keadaan siap siaga. Menurut laporan Al Jazeera, punca kebakaran besar itu masih tidak dapat dipastikan. Kebakaran besar tidak asing di Mesir di mana kebanyakan bangunan tidak mencapai piawaian keselamatan api. Kereta api laju pertama di Asia Tenggara dilancarkan secara rasmi hari ini dan pelancaran kereta api yang menghubungkan antara Jakarta dan Bandung itu disempurnakan Presiden Indonesia Joko Widodo. Dengan kelajuan mencecah 350 km sejam, kereta api laju yang diberi nama jolokan Wush itu memendekkan perjalanan Jakarta-Bandung kepada 45 minit sahaja berbanding sekitar 2 jam 30 minit menggunakan kereta sebelum ini. Kereta api buatan China itu juga mampu membawa lebih 600 penumpang pada satu masa. Walaupun dikritik setengah penganalisis ekonomi berikutan kos yang tinggi dan risiko hutang kepada China, projek mega ini dilihat mampu memberi limpahan manfaat ekonomi kepada Jakarta dan Bandung dan melonjakkan tahap perkhidmatan pengangkutan awam di negara itu. Dan kita tidak boleh takut belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Dan dalam proses itu bisa muncul hal-hal yang tidak terduga. Kesulitan di lapangan, masalah-masalah dan ketidaksempurnaan. Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga dan kita tidak perlu takut karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan semakin sedikit. Awal bulan ini, Perdana Menteri China Li Qiang menaiki kereta api bersama Menteri Kanan Indonesia Luhut Panjaitan dalam lawatannya ke Jakarta untuk beberapa siri sidang kemuncak dengan pemimpin Asia Tenggara. Premis perubatan di seluruh Jepun digesa untuk berjimat dalam mengeluarkan preskripsi ubat batuk. Dan arahan Kementerian Kesihatan negara itu dikeluarkan ekoran bekalan ubat batuk amat terhad ketika kes selsema semakin meningkat. Ketika ini, Jepun berdepan peningkatan jangkitan selsema sejak 5 minggu berturut-turut meskipun kes baharu COVID-19 berkurangan. Ia menyebabkan beberapa wilayah di negara itu menghadapi masalah bekalan ubat. Justru Kementerian Kesihatan Jepun mengeluarkan syur kepada pentadbiran tempatan dan institusi perubatan untuk menjimatkan penggunaan ubat dengan lebih cekap dan mengurangkan tempoh rawatan dengan penggunaannya kepada tahap minimum. Baik, dengan itu sekian untuk malam ini. Saya Wan Kamarudin Ibrahim dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansor. Satukan rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri. Selamat malam.